dengarlah ahli-ahli politik. Aku tahu tempat pok-pokmu duduk di mana. Di mana atas masyar pok-pokmu. Tapi apabila mu mengikut di belakang aku, mencari sama-sama Imam Mahdi, maka mu hanya berjalan saja di atas sirat Allah, berjalan saja di atas neraka Allah, dan terus masuk ke syurga Allah. Bentar tadi aja, saya menangis saja, saya sedih dengan dunia sekarang. Akan ada Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat suruh pujuk saya. Kerana apa? Dengar sini baik-baik. Satu titis air mata saya ni mengalir ke bumi ni. Dengar sini baik-baik. Satu titis air mata saya ni mengalir ke bumi. Ni Singapura, tanah Melayu sampai ke Kemboja ni. Allah gumpal macam ni. Tahu tak? Allah gumpal macam ni. Satu titis saja. Sebab tu saya tak menangis. Tak keluarkan air mata saya. Saya jarang keluarkan air mata saya. Sebab malaikat dah tegur dah. Jangan. Mungkin mu ni terlampau besar. Saya tekan-tekan. Mana adabmu? Sepatutnya saya cakap, saya daripada Masjid Pohon Barat. Beradab sikit. Ada satu kumpulan barulah, tak baru banyak bulan kot lah ya. Kumpulan ni nama dia Perjalanan Mimpi Yang Terakhir, PMYT. Ada grup dia di dalam media sosial. Grup ni mereka, ini grup ni ada ribu juga. Mereka sedang bergantung dengan mimpi satu orang yang nama dia Masitah Abdul Jalal. Dia ni telah muncul dalam medsos, cerita tentang mimpi akhir zaman yang dia mimpi. Ada pengikut dia yang sedang siap jual rumah, buat rumah dalam hutan, nak korek dalam tanah, bersiap perjalanan nak pergi ke Syam, nak join Imam Mahdi. Ini cerita betul di Malaysia. Berhubung dengan ada orang menyebut, orang agama juga yang menyebut tentang kalau sekiranya awal Muharram jatuh pada hari Selasa, bererti kita akan menghadapi berbagai balak besar ataupun kesusahan besar, pemimpin mati dan seumpamanya. Berdasarkan kepada apa yang disebut di dalam kitab Tajul Muluk. Tajul Muluk. Jadi kitab Tajul Muluk ni adalah merupakan yang ramai tanya saya lah, bolehkah kita baca kitab Tajul Muluk ni? Okey, kena dengar elok-elok benda ni. Tajul Muluk ni kitab, kira kitab bomo orang lama-lama lah. Dikatakan ditulis untuk bangsawan atau keluarga diraja Aceh. Di dalamnya ada berbagai-bagai ilmu, ilmu bintang, ilmu bomo, ilmu macam-macam dan kitab Tajul Muluk. Siapa yang baca buku sastrawan, tokoh sahabat saya jugalah, saudara ataupun Datuk Azizi Abdullah, seorang tua di kaki gunung. Siapa dulu mengaji, siapa cikgu dia tahu ni. Dalam seorang tua di kaki gunung, Tok Ya tu, dia pergi tebang pokok di hutan tu, dia nak buat rumah. Petua cara nak buat rumah tu bila ke arah matahari naik ke jatuh ke, dia ambil daripada kitab Tajul Muluk. Kitab ni kita pasal apa kita sebut kitab? Sebab dah tulis Jawi, orang Melayu panggil kitab lah. Kitab ni maksud dia buku lah. Orang kita tu bukan buku tu, kitab tu. Kitab tu bahasa Arab, buku tu bahasa Melayu. Dia tak ada beza apa, kitab dengan buku, cuma kitab tu bahasa Arab. Tajul Muluk ni kitab Jawi. Dulu orang
Dulu orang tua-tua suka benak lah dan kitab Tajul Muluk ni. Bila-bila nak ada petua apa-apa, dia pun tengok dan Tajuk Muluk. Istilah tuan-tuan tengok Makjun berlakon Bentara Guru, dia kata kan, nanti Bentara Guru juga. Bentara Guru tu, istilah tu diguna dalam kitab Tajul Muluk. Ini menunjukkan Tajul Muluk ni dia kumpul bahan-bahan daripada ilmu-ilmu nujum, tanjim, ilmu-ilmu tilik, ilmu-ilmu boleh kata bomoh ataupun sihir lah juga, yang diambil daripada berbagai-bagai agama lah, termasuk juga mungkin Hindu, Buddha dan seumpamanya, dan ada unsur-unsur agama Islam yang dia masukkan. Contohnya kalau nak buat rumah tadi, dia kata nak buat rumah ni, ambil tanah tu diikat dengan kain putih, kemudian dijampi, hai segala yang memegang tanah ini daripada 4 penjuru, hai anak cucu menteri guru. Sangat dia sekali kita akan jumpa mentara guru. Kemudian dia akan sebut, hai jika baik katakanlah baik, jika buruk katakanlah buruk. Ambil letak di bawah bantai, tidur, besok jampi pula. Baru boleh tahu tanah tu sesuai ataupun tak untuk dibuat rumah. Kemudian dia akan panggil, hai raja guru, maha guru, hai daripada pajar menyingsing, hai mambang tanah. Tu mambang tanah Piramli tu. Hai hantu tanah, mambang tanah, dia puja banyak. Ini jampi-jampi yang ada di dalam kitab Tajul Muluk. Baca boleh, tapi untuk tahu, bukan untuk amalkan. Dan dia ada perkara-perkara pelik dalam kitab ni. Contohnya, hari ni hari apa? Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. Wanita yang lahir pada hari Khamis ialah wanita yang perangai tak elok, kasar, kuat nafsu, semua. Hari Khamis tak elok. Wanita kalau bibir tebal, kuat nafsu. Kulit kalau hijau kehitaman, cahat. Lelaki kalau rambut kerinting campur merah, kerinting dan merah, tamak dan jahat. Sedangkan apa Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok kepada rupa kamu, tak tengok jasad kamu, tengok kepada jantung hati kamu. Nanya, dia tu lahir hari Khamis, hang lahir hari Khamis, hang jangan nikah lah, jahat mana? Siapa kata? Kitab apa? Kitab kata, kitab apa? Tajul Muluk. Tajul Muluk. Orang kalau mata dia biru keputihan, elok apa? Jahat dia tak? Dia tengok mata cerah putih biru, jahat. Kemudian dia kata kalau mata tu ada kemerahan, kaki mencuri. Nanya, orang kali ada orang saktum kot masa tu, dia tengok merah. Kalau kekuningan mata dia, kuat menipu. Dagu kalau lebar, dagu kalau lebar, dagu ni kalau lebar, takabur. Dagu kalau lebar, takabur. Kalau tirus, kita tengok buih, tirus dagu macam lawan. Tajul Muluk kata kurang akal. Lelaki kalau suara nyaring, okey, macam saya boleh masuk nyaring kan, berani, okeylah. Tapi kalau suara pelan, pendusta, bebal dan bodoh. Allah, kesian orang suara pelan. Cikgu Derus nanya, cuping telinga ni, kalau melekat ni,
kejam. Ada orang kan supin telinga ni dekat. Kalau supin telinga ni lembut, dia tajam ujung ni, penyamun. Cuba tengok geng-geng yang ambil rasuah tu, telinga macam mana. Tak, saya nak sebutnya ialah kitab Tajul Muluk ni tak patutlah jadi rujukan. Apatah pula orang agama, ceramah agama kata rujukan dia Tajul Muluk, membuat satu ramalan berhubung dengan masa depan. Ni saya nak cerita, orang ni bila dia COVID ni tak tahu pergi mana kerja, dia memang nak ramal. Ada satu kumpulan barulah, tak baru banyak bulan kot lahir. Kumpulan ni nama dia Perjalanan Mimpi Yang Terakhir, PMYT. Ada grup dia di dalam media sosial. Grup ni grup ni ada ribu juga. Mereka sedang bergantung dengan mimpi satu orang yang nama dia Masitah Abdul Jalal. Dia ni telah muncul dalam medsos, cerita tentang mimpi akhir zaman yang dia mimpi. Ada pengikut dia yang sedang siap jual rumah, buat rumah dalam hutan, nak korek dalam tanah, bersiap perjalanan nak pergi ke Syam, nak join Imam Mahdi. Ini cerita betul di Malaysia. Ni saya cerita, ini kisah dan mereka ada banyak grup-grup Telegram, WhatsApp mereka, sampai ribuan yang sertai. Dan di Perlis kita pun ada nama-nama dia pun kita tahu, siapa kepala pun kita tahu. Dok siap beli barang apa semua, benar anak panah apa semua siap. Sebab dunia nak kiamat dah ni. Dan Masitah ni buat ramalan melalui mimpi dia, macam-macam lah ramalan dia. Bulan Ogos apa akan jadi, bulan September apa jadi. Tuan-tuan, masyarakat Malaysia ni walaupun lama kita, tapi kita bukan masyarakat yang cukup matang dengan peristiwa-peristiwa pelik. Dalam bahasa biasa kita kata masyarakat kita ni duk perak lagi. Tuan-tuan, bila tengok politik kita tak stabil, parlimen bergaduh macam ni, first time berlaku kita tukar kerajaan, tukar parti politik. Kemudian dalam 2 tahun tukar pula lagi satu. Orang Malaysia terkejut. Apa jadi? Dah nak kiamat ke ni? Berkelahi sakan ni. Padahal tukar kerajaan ni di Thailand kerap tengok dah. Di negara lain bukan kerajaan tukar, jatuh bom semua cukup. Tak ada mereka terkejut kiamat ke apa. Memang macam tu lah negara mereka. Tapi oleh kerana kita ni baru, tukar kerajaan pun kita rasa tanda kiamat dah nak main. Yang seronoknya seolah-olah kiamat tu di Malaysia aja, tempat lain tak kiamat lagi. Sebab kita tidak ada dalam kesempatan tu. Marilah guru agama ni, pendakwa-pendakwa mimpi ni, yang membawa benda-benda khurafat yang seperti ini, mereka mendakwa dengan dakwaan-dakwaan yang karut, yang mana ni mimpi. Siapa nak kata apa? Dia mimpi, kita tak nampak. Oh, dia kata mimpi dalam Islam dikira benar. Islam kira mimpi yang benar. Dalam surah Yusuf, mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, kan? Allah iktiraf dengan mimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun lepas sembahyang subuh tanya jika sahabat melihat mimpi. Tapi dalam masa yang sama, orang ada mimpi yang benar, ada orang boleh dakwa mimpi yang mana dia tak tengok pun, dia boleh kata dia khayal. Sebab tu dalam riwayat Ibn Majah, Nabi kata inna ru'ya salas, mimpi ni 3. Minha ahawilun minasyaitan, satunya ialah kejutan syaitan bagi kita takut. Liyahzuna bihi bani Adam, supaya anak Adam jadi takut bila tengok mimpi ni.
Bila mimpi bangkit, oh, tak boleh tidur kerak, duk nampak benda macam syaitan main dengan dia. Syaitan main dengan dia. Ada yang Nabi kata minha ma yahimmu rajul fi yaqadati. Antaranya apa yang mana satu orang tu duk buat kerja, duk sibuk masa dia jaga. Kerja dia duk buat rumah. Lepas tu mimpi-mimpi sapu-sapu rumah jadi mahligai. Pasal dia duk buat kerja tu. Mimpi duk tanam sayur. Mimpi-mimpi sayur dia tanam jadi durian. Mainan tidur dia. Kemudian Nabi kata, Nabi kata fayarah fi manam, dia tengok. Dan yang ketiga baru Nabi kata wa minha juz'un, dia antaranya satu juzuk min 46 juz'an minan nubuwah, daripada 46 bahagian daripada kenabian. Hak tu hak mimpi yang betul. Akhir zaman Nabi kata orang yang bersoleh mimpi dia benar. Tapi golongan ni ambil kesempatan klaim mimpi. Dan ada tuan-tuan pergi tengok mimpi masyitah, pakat duk percaya mimpi dia. Yang menariknya golongan hak pergi mengaji agama sampai Azhar boleh percaya juga dengan mimpi masyitah ni. Masyitah ni pun bukan mengaji agama apa, dia atas mimpi dia habaq. Apa bukti mimpi dia? Dia habaq kata lepas dia mimpi, berapa hari dia kena tu duk belanggak peti air 3-4 kali. Lagi suami dia kata ni satu mimpi yang ajaib. Lepas tu dia pun buat cerita, lepas tu dia mimpi kena bawa pasukan. Yang menariknya pasukan tu antaranya akan main berimpun ni di Perlis ni. Suruh Malaysia ni nak bergerak daripada Perlis ni, di Perlis dan di sempadan-sempadan Thailand lah, nak naik ke atas, nak pergi sokong Imam Mahdi. Ni bukan cerita 100 orang, 200 orang ni, thousands yang join the group. Sebab manusia tak ada, manusia hopeless. Manusia dah tak ada harapan. Padahal harapan tu ada. Kerja tak ada, kadang-kadang apa tak ada, duk fikir bila kiamat nak mai, bila kiamat nak mai. Mai golongan agama, ada pergi ambil kitab Tajul Muluk pula buat ramalan kata apa nak berlaku. Sebab tu Islam panjang, bila dia datang, dia memberikan harapan kepada manusia untuk faham hal-hal berhubungan. Panjang cerita ni, tapi saya ingin ingatkan hal ni supaya kita tak terlibat dengan karut marut.